آمين به نستعين ونصلي ونسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. Baik, alhamdulillah kita bersua kembali. Cuma malam ini kita akan mula menggunakan buku yang saya maksudkan, iaitu buku yang disusun oleh Dr. Abdul Rahim, yang saya kongsikan failnya dalam bentuk PDF tu. Sebenarnya buku ni dia ada tiga buah lah. Okey, yang saya ada dalam bentuk PDF. Tapi bagi yang pernah ke sana, ke Madinah, ke Mekah sana, buku ini sudah pun ada ya, dalam bentuk yang terkini, yang berwarna lagi. Tajuknya Ila Durusul Lughatil Arabiyyah. Durus ni maknanya pelajaran, lessons. Okey. Kalau satu pelajaran, kita sebut darsun. Okey, dal, ra, sin. Okey. Kalau mutanna disebutnya darsani. Okey, kalau jamak, Arab guna jamak taksir. Disebutnya durusun. Okey, perkataan durusun ini ialah jamak, namanya jamak taksir. Jadi kalau bahasa Inggeris biasanya kita guna tambahan S lah kat belakang, kebiasaan. Okey, durusul lughatil arabiyyah li ghairi an-natiqin biha, fokusnya kepada li ghairi an-natiqin, kepada selain penutur asal, selain orang Arab Baik, jadi disusun oleh Dr. Profesor Abdul Rahim. Saya ambil al-juz'u tsani, juzuk yang kedua. Sebab juzuk yang pertama kebanyakannya telah pun kita lalui dalam pelajaran-pelajaran lepas. Jadi insya-Allah kita masuk juzuk yang kedua ni. Memang ada pengulangan kepada pelajaran yang telah kita lalui. Tapi tak apalah, kita ulang-ulang mana yang perlu untuk memantapkan lagi penguasaan pemahaman kita. Okey tuan-tuan, boleh buka terus kepada muka surat 5. Okey, kita lompat. Buku ini dimulai dengan sedikit mukaddimah oleh pengarang. Jadi saya tak boleh bacalah. Terus kepada muka surat 5. Okey, berdasarkan kepada fail PDF saya. Ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama. Okey, ad-darsul awwal dimuatkan perbualan ya, hiwar baina Hashimin wa al-mudarris. Baik. Ana aqra'ul hiwar bainahuma. Okey, saya mulakan dengan Hashim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ustaz? Okey. Kaifa haluka ya ustaz? La'allaka bi khair. Kalau saya baca dengan baris penuh, kaifa haluka ya ustaz? Idza dibaca bagi depan.
la'allaka bi khairin. Okey. Alhamdulillah, alhamdulillah, berhenti ya. Wa kaifa haluka anta ya Hashim. Wa kaifa haluka anta ya Hashim. Ana uhibbuka kathiran ya Hashim. Innaka talibun dhakiyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Amin Pakistan anta am minal Hind ya Hashim. Amin ya. Jadi buku kita ni pengarang letak baris pada tempat yang sesuai bagi pengarang. Jadi pengarang kata dah mana-mana yang tak letak tu barangkali dah boleh baca lah. Jadi ada perkataan yang mungkin kita keliru. Dah, amin tu ya, hamzah bagi atas, mim bagi bawah, nun mati. Amin Pakistana anta am minal Hindi ya Hashim. Inni minal Hind. Inni minal Hind. Baik. Jadi sebahagian buku Arab ya yang berfungsi sebagai harfu mad tidak ditanda dengan titik. Jadi buku ni pun tengok pun sama juga. Okey. Jadi kita letak tanda titik pada ya tu untuk mudahkan kita. Okey, dibacanya inni, ya berfungsi sebagai harf mad. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana min al-fasli huwa aidan min al-Hind. Wa zamiluka, kalau baca lompat, wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana min al-fasli huwa aidan min al-Hind. La. Okey. La. Jadi kebiasaan orang Arab bila mereka berhenti sekejap, kadang-kadang dia bunyi seolah macam ada hamzah belakang tu. Tapi tak ada hamzah. Contohnya tanda lah hamzah pada alif. La, macam itulah asalnya, tapi dah menjadi kebiasaan sebutan mereka orang Arab. La, macam tu ya. Innahu min Pakistan. Okey, saya berhenti sekejap untuk saya bincang makna dia. Okey. Baris yang ketiga, Hashim, tak, dia tanya ustaz dia. Kaifa haluka ya ustaz? Kaifa haluka ya ustaz? Okey, bagaimana keadaan awak? Nah, wahai ustaz. Jadi ustaz dia tu muzakkar, maka dibacanya kaifa haluka. Baik. Jadi tadi saya ada sebut ya ustazu. Kalau berhenti boleh matikan zal. InsyaAllah akan datang tuan-tuan, kita akan sentuhlah bila masuk tajuk yang bicarakan tentang ya, ya. Bagi kataan ustaz, dah, kata ustaz ni, kalau kita tak tulis alif lam, biasanya kita baca ustazun. Seorang guru biasanya
diguna untuk guru agama ke, tak apalah. Jadi perkataan ni kalau tak ada alif lam biasanya bertanwin. Tak, tapi di sini tak ada alif lam. Okey. Kalau ada alif lam baca baris satu. Tak ada alif lam bertanwin. Okey. Tapi di sini tak ada alif lam dibacanya baris satu. Kenapa? Kerana perkataan ustaz ini okey, ia datang selepas ya. Okey, ustaz ini walaupun pada zahirnya berkeadaan nakirah. Nakirah ni maksudnya tak ada alif lam. Okey. Tetapi nakirah itu nakirah yang dimaksudkan. Ustaz mana? Yang depan dia. Okey. Okey, perkataan ustaz ni dibaca dengan baris satu. Baris depan dan satu. Okey. InsyaAllah ya. Huraian yang detail kita akan sampai pada tajuk ya. La'allaka bi khair. Mudah-mudahan awak awak kamu pula ya, bi khairin, keadaan baik. Okey, alhamdulillah. Baik tuan-tuan, ungkapan alhamdulillah ni dah menjadi kebiasaan orang Arab. Bahkan kalau kita jumpa orang Arab yang bukan beragama Islam pun, dia menjadi trend dalam budaya mereka. Kaifahaluka? Alhamdulillah. Disebut. Okey. Okey, alhamdu dibaca alhamdu dengan dal bagi depan kerana ini ialah jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Jadi kalau jumlah ismiyah, alhamdu tu berfungsi dalam i'rab sebagai subjek yang Arab sebut mubtada. Mubtada huruf akhirnya dibaca dengan dhammah. Tayyib. Innaka talibun zakiyun. Sesungguhnya kamu, kata ustaz kepada Hashim, talibun seorang pelajar zakiyun yang cerdik, yang pandai. Wa mujtahidun yang bersungguh-sungguh. Okey, wa dzu khuluqin, dan seorang pelajar yang mempunyai akhlak, yang berakhlak. Jadi akhlak baiklah maksudnya. Okey. Baik. Jadi dalam sesi-sesi lepas dahulu kita ada belajar dulu ya. Belajar tajuk inna dan kita dah kupas dulu. Inna dia ada isim dia, okey, dan dia ada khabar dia. Jadi kalau orang tanya kita lah, kenapa di sini kita baca innaka talibun. Okey. Jadi bila bagi tak ada, kita kena tahu sebab. Jadi innaka talibun, ayat ini tuan-tuan, sebelum kita guna inna, ayat asalnya anta. Okey. Anta talibun. Ini ayat yang paling ringkas lah, yang belakang-belakang tu wa mujtahidun, wa tu tambahan. Anta talibun, kamu ni seorang pelajar, you are a student. Ya, anta ni mufrad, talibun mufrad. Anta muzakkar, talibun muzakkar. Anta mubtada, talibun khabar. Baik. Jadi ayat ni dia tak kuat. Jadi untuk kuatkan dia, tambahlah inna. Bila tambah inna kat depan, anta tidak boleh kekal begitu. Ya. Maka anta ni diubah daripada dhamir mufasil, dhamir yang duduk seorang-seorang, pada dhamir muttasil, dhamir yang bersambung. Okey, anta jadi ka.
Dia baca ka lah sebab muzakkar. Jadi ayatnya kuat sikit lah. Sesungguhnya awak ni, kamu ni seorang pelajar. Innaka talib. Jadi ka ini berfungsi sebagai isim inna. Okey, manakala talibun di'irab sebagai khabar inna. Khabar inna tuan-tuan, dia mesti nak dibaca dengan bagi depan. Jadi kalaulah kita tambah lagi tak? Tambah apa? Tambah sifat. Pelajar macam mana? Yang cerdik. Jadi sebarang sifat dia akan ikutlah. Zakiyun. Okey? Ikut baris yang ni lah. Tambah lagi apa dia? Mujtahidun. Okey? Kita boleh guna. Wow. Wa mujtahidun. Tambah lagi. Wa dhu khuluqin. Okey? Jadi si ustaz tanya pula, Amin Pakistana anta am minal Hindi ya Hashim. Kamu ni dari Pakistan ke atau dari India, wahai Hashim. Okey. Jadi ayat ini nampak simple soalan ni, tapi terkandung di dalamnya satu persoalan. Okey, saya timbulkan persoalan supaya tuan-tuan kembali review balik satu tajuk yang kita pernah lalui dulu di awal-awal pengajian kita, iaitu huruful jar. Okey, tajuk apa? Huruful jar. Jadi maknanya ada kaf. Okey, ditulis dekat-dekat dengan min. Yang saya masukkan harfu jar ini min lah. Min ni. Min ni harfu jar. Kebiasaan, mana-mana kata nama yang datang lepas min, dia akan baca baris bawah. Kebiasaan. Termasuklah orang ke, benda ke, tempat ke, Jadi kadang-kadang kita akan jumpa. Okey, Amin Pakistan. Nun ni bahagian atas. Jadi ada peliknya lah. Sepatutnya baca bawah lah ada min. Okey. Jadi tak boleh baca bawah. InsyaAllah pada sesi akan datang kita akan bincang tajuk yang sangat penting. Tajuk yang bicara tentang satu kelompok kata nama yang tidak boleh dibaca dengan tanwin. Okey, satu kumpulan kata nama yang tidak boleh dibaca dengan tanwin. Jika sebelumnya datang sebarang harfu jar, perkataan tu tidak boleh dibaca dengan baris bawah. Sebagai ganti, ia dibaca dengan baris atas. Okey. Manakala perkataan Al-Hind. Al-Hind mana apa? Negara India. Dia buat am min al-Hindi, min Al-Hindi. Dia baca apa? Al-Hindi. Ini nama negara. Pakistan. Al-Hindi, India, apa nama negara? Sebab apa yang ini ikut? Sebabnya nama negara ini arak sekian lama. Okey, secara rasmi diguna dalam penggunaan rasmi mereka, dalam kitab-kitab nahwu mereka. Sekian lama diguna dengan alif lam. Okey, jadi sebarang nama negara, nama negeri yang menerima alif lam mengikut ijma' penggunaan di sisi orang Arab, okey, maka dia boleh dibaca seperti biasa. Bila ada min, maka huruf akhir dibaca dengan baris bawah. Begitu ya.
Jadi kalau Arab baca bahagian atas tu, biasa tak ada alif lam. Baik, Hashim tanya, dia jawab, inni minal Hindi. Saya ni, sesungguhnya saya ni dari India. Guru tanya, wa zamiluka, dan sahabat kamu, kawan kamu. Zamil ma'nahu sadiq. Zamil, ma'nahu sadiq. Okey. Kita biasa guna kataan sadiq untuk kawan. Bahasa Arab ni banyak. Okey, makna kawan ni banyak. Sadiqun, zamilun, kawan juga. Di mana umum samalah. Okey, apa lagi? Sahibun, kawan juga. Apa lagi? Rafiqun. Okey. Dan sebagainya. Jadi perkataan zamil ni Arab biasa guna di samping perkataan sadiq. Okey. Saya dua ni nama zamil. Kecoh jugalah dalam Facebook. Wa zamiluka, dan kawan kamu tu alladhi, yang kharaja, telah keluar, ma'aka, bersama kamu, al-ana, sekarang, minal fasli, dari kelas, ahwa aidan minal Hind, adakah dia juga dari India? Okey, jadi Hashim jawab, la, innahu min Pakistan. Okey, tidak, dia tu dari negara Pakistan. Okey, habis satu slot. Okey, saya sambung lagi ya. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashim. Amina al-Yabani hiya. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashim. Kalau dibariskan, mim tu baris satu. Ya Hashimu. Amina al-Yabani hiya. Baik. Macam saya terang tadi, dia melipatkan ya. Soalan si guru ni, dia kata sesungguhnya jam kamu tu dah cantik, lawa, wahai Hashim. Jam tu dari Jepun ke? Okey. Sa'ataka. Ya, jadi perkataan inna yang pernah kita belajar dan baru kita bincang tadi, dia ada apa? Dia ada isim dia. Okey, isimnya ialah sa'ah. Okey, jadi ta ni bila bersambung dengan dhamir ka, jadi kena bukalah. Dibacanya inna sa'ataka. Mana isim inna sa'ata? Okey, sa'ata ni di-i'rab sebagai ismu inna. Jadi kita dah lama dah belajar. Jadi kita nak baca biar betul. Tak ada baris, baca biar betul dan tahu. Tak, kenapa dibaca demikian. Silap itu biasa. Okey, inna sa'ataka. Jadi sa'ata ni isim inna. Isim inna yang kita belajar dulu. Tak, mansub. Okey, tandanya ialah bil fathah. Okey, fathahnya nampak jelas. Dibaca dan ditulis bil fathah al-zahirah. Dia juga merangkap mudhaf. Kan ni mudhaf ilaih. Mana khabar dia? Khabarnya ialah jamilah. Khabar inna jamilah. Khabar inna hukumnya apa? Hukumnya marfu. Bila marfu, tandanya marfu bil dhammah
Dhammah maksudnya baris depan. Baris depannya kita sebut dan tulis. Nah, tak ada alif lam, timbul dua tanwin. Bil dhammah adh-dhahirah. Inna sa'ataka jamilatun. Jadi ini dibaca tun sebab apa? Sebab khabar inna. Jadi insya-Allah tuan-tuan, bila kita dapat kursi I, asas-asas tajuk nahu dan telah pun kita belajar dulu, di-apply di sini. Insya-Allah kita akan baca betul baginya. Akhir perkataan hasyid, dia tergolong dalam kategori perkataan yang ujungnya boleh dibaca dengan tanwin. Okey. Seperti perkataan Muhammad. Nah, Muhammad. Mim ha, mim dal. Okey, baca macam mana hujung? Muhammadun. Kalau kita baca Muhammadun, tepat tertentu, posisi tertentu yang lain, maka bolehlah dibaca Muhammadan. Nah, posisi yang lain atas sebab tertentu, okey, bacalah Muhammadi. Maknanya dia boleh berubahlah dan di Indo ni. Okey? Berubah tu kita tahu sebab dia. Bukan main-main berubah, dia ada sebab dia. Baik, mungkin dia menjadi fa'il baca Muhammadun. Mungkin jadi maf'ulun bi baca Muhammadan. Mungkin sebelumnya ada harfu jar baca Muhammadin. Okey? Jadi kalau saya masukkan kata seru ya, yang insya-Allah kita akan bincang insya-Allah titik. Bila tahu ya dan nama orang yang kita tulis ini bertanwin asalnya, okey, kita tulis sepatah je. Nama dia mungkin banyak, 3 patah. Nah, la ni mungkin 4 patah la ni. Kita ambil sepatah je. Okey, kalau ada 2, 3 pun ambil sepatah saja. Letak ya kat depan. Yang belakang ni tidak boleh lagi dibaca dengan tanwin. Ya Muhammad. Kalau tuan-tuan tulis juga tanwin ni, walaupun maknanya betul sampai, betul orang yang kita panggil Muhammad, tapi nahunya salah. Begitu. Jadi kalau kita belajar lama bahasa Arab, lama dah. 3 tahun dah belajar. Tapi salah juga baca yang basic. Jadi orang akan bersoal lah. Jadi Hashim sama lain Hashim. Hashimun. Okey, nama orang lain Khalidun. Kamilun. Okey, nama apa lagi? Qasimun. Qasim. Qasim pun kelima juga sekarang. Muhammad Al-Qasim yang dikatakan Imam Mahdi. Macam sekarang ya. Ada yang ta'assub sangat pun ada. Jadi kita tengok dalam hari-hari Nabi. Okey, Hashim ni pun sama je. Letak ya kat depan. Ya Hashim. Maka tak boleh dibaca dengan tanwin. Okey. Amin al-Yabani, al-Yaban maknanya negara Jepun. Perkataan al-Yaban ni tuan-tuan, memang dia duduk jauh daripada sebelah timur Arab. Jauh. Tiba-tiba diletak alif lam. Kebiasaannya yang diletak alif lam ni kebiasaannya bahasa Arab lah, bersumber ke Arab. Tapi tidak. Tapi Arab letak, Arab ijma' sepakat letak alif lam. Maka mana-mana nama negara yang dimasukkan oleh orang Arab secara rasmi dalam penggunaan mereka. Jadi kena bacalah dari bawah. Okey, kalau sebelumnya ada harfu jar. Aminal yabani hiya. Adakah jam kamu tu yang cantik itu dari Jepun? Asyik kata la, tidak. Innaha minal Hind. Sesungguhnya jam tu, jam saya ni minal Hind, dari India. Baik tuan-tuan. Jadi dalam buku kita ni, mau muka surat yang pertama ni, banyak
banyak benda jugalah yang diketengahkan oleh pengarang. Barangkali dia tahu kita dah belajar banyak tajuk dah. Jadi inna campur hiya tu bertukar kepada innaha. Okey. Guru tanya lagi. Aghaliyatun hiya am rakhisatun? Aghaliyatun hiya am rakhisatun? Adakah mahal? Nah, hiya ia, adakah mahal ia? Ia tu jam lah. Okey, saya terjemah by word. Am atau nak rakhisatun, murah. Jangan tu mahal ke murah? Jangan tu lah bahasa mudah. Tak? Baik. Jadi ini satu gaya ataupun uslub yang sangat cantik. Jadi kalau kita nak menanyakan antara dua benda, contohlah dua pilihan yang kita letak, yang mana satu, okey, kita guna A. A ni maknanya adakah. Lepas tu kita letaklah benda yang kita nak tanya. Ni benda pertama. Ni belakang ni benda yang kedua. Secara langsung letak lepas A tu letak benda. Okey. Okey, termasuklah benda ke kata sifat ke, ikutlah. Baik. Lepas tu antara dua ni ada apa? Ada am. Menunjukkan makna atau. Okey. Jadi kalau tuan-tuan nak tanya kan, buah durian ke awak suka ataupun buah apple? Letak durian dulu sini. Durianan tuhibbu am tufahan. Gitulah. Okey. Jadi kita letak pengarang letak aghaliyatun. Adakah mahal? Hiya ia jam tu. Bukan aw ya. Kalau ada a, ya, kalau diguna a kat depan ni, pasangannya ialah am. Walaupun aw maknanya atau juga. Yang ni kita guna tempat lain. Jadi bila guna a, belakang tu am. Ini uslub yang biasa diguna. Okey. Letaklah sifat yang bertentangan ni, rakhisatun, murah. Okey. Baik. Jadi Hashim menjawab, innaha rakhisatun jiddan. Sesungguhnya ia jam tu murah sangat. Rakhisatun jiddan. Baik, saya dengar orang Arab kalau mereka berhenti pada jiddan, okey, biasanya mereka kekalkan bunyi tanwin. Jamil jiddan, bunyi jiddan. Okey, hasan jiddan, ladhith jiddan, gitu. Mereka tak katalah innaha rakhisatun jidda. Kalau baca macam tu dia lebih terpengaruh dengan gaya bahasa Al-Quran dalam bab ma'iwad. Okey, biasanya Arab dia sebut dengan tanwin. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Sesungguhnya jam tu bimi'ati rubiyah, harganya 100 rupiah sahaja. Okey, jadi rubiyah bila Arab tidak ada P, dia ada fa. Maka P itu ditukarlah kepada ba. Ya rubiyah. Okey, faqat. Baik, guru tanya lagi. Kam akhan laka ya Hashim? Okey, jadi slot berikutnya ditanya apa? Saudara pula. Adik beradik ni. Kam akhan laka ya Hashim? Wahai Hashim, how many brothers do you have? Kam akhan. Dalam bahasa Inggeris, setahu saya, kalau untuk tanya
benda orang kan boleh bilang. Kita kata how many kan. Tak pasti lepas many ni mestilah jamak, plural. Okay, how many brothers lah. Peraturannya gitulah. How many days in a week? Contoh kan. Berapa hari dalam seminggu. Jadi bahasa Inggeris gitu. Jadi Arab how many ni menggunakan kam. Okey. Jadi saudara lelaki, adik-beradik lelaki digunanya akhan. Baik. Jadi apa bezanya? Lepas kam, how many ni kita kam. Brothers ni akhan. Okey, akhan ni diguna dalam bentuk mufrad. Sana jamak. Lepas tu dalam bentuk mansub. Dibaca dengan bagi atas, bukan bagi depan, dua. Okey, bukan bagi bawah, dua. Dan yang ketiga dalam bentuk nakirah, tak ada alif lam. Jadi kalau tuan buat jamak ke, bagi depan ke ataupun ada alif lam, itu salah. Walaupun maksudnya sampai. Kam akhan, gitu. Ya. Baik. Jadi si Hashim pun jawab. Dia kata li thalathatu ikhwati. Jadi saya ada 3 orang adik-beradik lelaki. Li thalathatu ikhwati. Saya ada 3 orang saudara lelaki. Jadi kau campur dia 4 lah kot. Okey, baik. Jadi ayat ni thalathatu ikhwati. Jadi dulu tuan-tuan kita pernah belajar. Okey, dalam buku 2, modul 2 dulu yang kita yang saya kongsikan dulu ada tajuk tentang benda dan bilangan. Jadi nak bilang 1, 2 orang, 3 orang, 5 hari, 10 hari, ada dalam tajuk al-adad wal ma'dud. Jadi tuan-tuan boleh rujuk baliklah. Baik. Jadi dia kata berapa orang? Li, saya ada salatatu ikhwati, 3 orang saudara lelaki. Jadi guru tanya lagi, Abdullahun hum, adakah pelajar? Adakah pelajar mereka semua tu? Adakah mereka semua tu pelajar? Jadi bila dia nak tanya profession apa, maka didahulukan lepas Abdullahun hum. Itu uslub yang cantik. Ya. Kalau kita buat, kalau kita lah yang baru belajar bahasa Arab ni, dia kata, ahum tullah, boleh faham. Tapi uslubnya kurang cantik. Atullabun hum, itu uslub yang cantik. Jadi Hashim jawab, la, innahum tujar. Okey, sesungguhnya mereka tu semuanya peniaga. Okey, jadi la innahum tujar. Inna disambung dengan hum, maka hum di sini dikira sebagai isim inna. Baik. Jadi hum ni untuk ramai yang kinanya lelaki. Jadi saudara lelaki jadi hum lah. Jadi khabar inna pun mestilah jamak juga. Tujar maksudnya peniaga-peniaga. Ini ialah jamak taksir. Ini dibaca bagi depan. Tujarun sebab apa? Sebab khabar inna. Khabar inna hukumnya marfu. Okey, marfu bi bil-dhamma. Nampak tak? Nampak bil-dhamma al-zahirah. Gitu ya. Tanya lagi, dah mufradnya apa Ustaz? Mufradnya tajirun.
Mufradnya tajirun, seorang peniaga. Jadi bila tuan-tuan tengok dalam kamus yang besar-besar, mungkin dia bagi lebih daripada satu jamak. Okey? Tapi jamak inilah yang masyhur. Guru tanya lagi, wa kam ukhtan laka? How many sisters do you have? Berapa orang? Adik-beradik perempuan. Saudara perempuan awak ada. Jadi Hashim jawab, li arba'u akhawat. Jadi saya ada 4 orang saudara perempuan. Jadi kalau tuan-tuan buat perbandingan dengan jawapan 3 orang saudara lelaki, nampak ada beza. Yang atas tadi salasatu ikhwatin. Salasatu digunanya muannas. Okey, ikhwah saudara lelaki. Kalau yang ini arba'u akhawatin, arba'u tu adad bilangan tu musakkar. Akhawat tu saudara perempuan. Jadi dia terbalik. Ya. Tayyib, guru tanya lagi. Afil Hindi hunna al-an, adakah 4 orang tu di India sekarang? Afil Hindi, adakah di India? Hunna, mereka itu yang 4 orang tadi. Al-ana, sekarang? Hashim jawab, la, innahunna huna. Sesungguhnya mereka yang 4 orang itu huna, di sini. Bil Madinatil Munawwarah, di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ma'a abi wa ummi. Okey? Sama ayah saya dan mak saya. Jadi guru tanya lagi. Dari 4 orang tu dia apa profession dia? At-talibatun hunna. Dan 4 orang tu at-talibat pelajar ke? Mereka semua tu. Dia asyik jawab, la, bukan, tidak. Innahunna, ini kalau untuk kuatkan kenyataan, okey, jawapan gunalah inna. Letak di awal ayat. Innahunna mudarrisatun. Sesungguhnya mereka tu ialah guru-guru. Bil madrasati tsanawiyah, di sekolah menengah. Okey, jadi dalam teks ni tuan-tuan, walaupun nampak simple tapi banyak tajuk yang ditampilkan oleh pengarang. Barangkali dia nak suruh kita ulang kajilah apa yang telah pun kita belajar. Okey, jadi dalam teks ini tidak adalah banyak sangat perkataan baru. Mungkin baru bagi kita yang pertama, mungkin baru bagi kita yang pertama saya senaraikan la'alla. Okey. Jadi dalam teks sebut la'allaka. La'alla ni maksudnya mudah-mudahan. Okey. Lagi dzu khuluqin. Dzu. Okey. Dzu ni banyak makna. Antaranya yang memiliki, yang mempunyai, tuan punya, dan ikutlah. Nak terjemah tu ikut sesuai lah. Dzu khuluqin. Yang mempunyai, yang berakhlak. Kataan khuluq, kha dibaca bagi depan, lam baca bagi depan, barulah makna akhlak. Kalau mempunyai ciptaan, kejadian, khalqin. Okey, kalau baca khalq, kha bagi atas, lam mati, maksudnya ciptaan ataupun kejadian. Okey. Baik. Yang ketiga, kataan ghaliyatun. Maknanya mahal. Okey, yang keempat, rakhisatun. Maknanya murah. Okey. Jadi ghaliyatun ni muzakkar ke muannas? Muannas. Okey, kalau muzakkar disebutnya ghalib. Ketika ditulis tanpa alif lam, kita akan tulis macam ni, ghalib.
Kalau tulis kataan ni dengan alif lam, kita akan tulis al-ghali. Ya ni muncul di hujung. Okey. Kalau muannas, ghaliyatun. Okey, kalau saya masuk alif lam, al-ghaliyatu. Okey, ghali ni tuan-tuan memang dibaca begini. Ketika marfu'. Okey, asalnya ialah ghaliyun asalnya. Lam ni dia bersama dengan ya bertitik dan ya tu baca baris depan dua. Asalnya ghaliyun. Bila berat Arab buang ya, okey, dan diberi baris satu lagi pada lam. Maka lam dia baca ghalin bertanwin. Okey. Baik. Kataan yang kelima barangkali tujam. Tajir yang jamak disebutnya tujar. Itu jamak taksir. Okey tuan-tuan. Jadi malam ni sebagai malam mukaddimah pada kelas kita. Jadi kalau tuan-tuan ada masa, bolehlah tuan-tuan buat sedikit latihan muka surat 6 tu. Ajib anil asilatil atiyah, jawab soalan berikut. Min aina Hashid, dari mana Hashid? Sebelah dia, ayuhibbuhul mudarrisu, adakah guru suka kepada dia? Min aina sa'atuhu, dari mana jam dia? Bikam hiya, berapa harga jam tersebut? Bikam dengan makna berapa harga. Kam akhan lahu, berapa orang saudara lelaki dia. Kam ukhtan lahu, berapa orang saudara perempuan dia. Aina akhawatuhu, di mana saudara perempuannya berada. Okey. Jadi ada soalan pula belakang tu soalan-soalan mudah sahaja. Dia kata ba hadhil alamah, tanda right amamal jumalis sahihah, bagi jawapan ayat yang betul. Wa hadhil alamah, tanda pangkah tu, amamal jumalil lati laysat sahihah, bagi ayat-ayat yang tidak betul, nyataannya salah. Jadi tuan-tuan tanda je lah. Baik. Thalathah, nombor 3, ta'ammal ma yali, perhatikan apa yang berikut. Ta'ammal ma yali. Okey, ta'ammal tu atas mim ada syaddah, ya, ada sabdu, dan lam tu mati. Jadi bila inna dia campur huwa di belakang dia, huwa tu dia mesti diubah daripada dhamir munfasil, dhamir yang duduk seorang-seorang tak bersambung, kepada dhamir munfasil, maka jadilah innahu. Okey, inna hiya, sesungguhnya dia, adapun ia, jadilah innaha. Inna anta jadi innaka. Inna anti jadi innaki. Inna ana, dia jadi apa? Innani. Ataupun dengan ringkas disebut inni. Jadi kalau tuan-tuan buka dalam surah Taha, kalau tuan-tuan buka dalam surah Taha, tuan-tuan akan jumpa satu ayat Allah guna inni. Dan ayat berikutnya Allah Ta'ala guna innani. Di sana adalah perbincangan di kalangan ahli tafsir dari sudut balaghah Quran. Okey, makna sama saja. Tapi sebab apa dia guna berbeza? Ahli tafsir berbicara. Inna campur hum jadi innahum. Inna campur hunna jadi innahunna. Sebutan sama tapi bersambung. Inna campur antum jadi innakum. Inna campur antunna jadi innakunna. Inna campur nahnu mesti diubah kepada innana, nun ada dua, ataupun inna, nun satu saja. Ini pun innana dan inna dua-dua ada diguna dalam Quran. Diguna innana tempat tertentu sesuai
dan inna tempat lain yang sesuai. Jadi kenapa berbeza? Tuan tak guna selaras. Di sana ada ijaz Quran. Jadi ahli-ahli Quran yang pakar adalah bidang ijaz Quran, mereka boleh menghuraikan secara terperinci kenapa tempat itu dibaca 2 kali nun, tempat satu dibaca 1 je. Nah, jadi kalau tuan-tuan buka dalam surah, contohnya dalam surah Al-Hijri ayat yang ke-9, bila Allah sebut Allah lah yang kamilah yang turunkan Al-Quran, dan kamilah yang jaga Quran itu sampai kiamat. Bunyinya inna nahnu nazzalna al-Quran wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang turunkan az-zikr iaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang menjaga Quran tersebut. Jadi di situ guna inna je, bukan innana. Kenapa? Ahli Quran pun bincang secara terperinci. Okey, baik. Jadi kalau tuan-tuan ada masa, buatlah latihan yang keempat. Adkhil inna alal jumalil atiyah. Masukkan inna dalam ayat-ayat berikut. Insya-Allah pada sesi akan datang kita akan bincang nombor 4. Kemudian latihan-latihan berikutnya lah ya. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Wa liqa insyaallah. Ma'assalamah. Ila liqa. Ya, Dek. Salam. Sekejap, nak tutup ni tak? Internet sekejap. Nak tutup internet tak boleh. Tak ada hijab.